Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang dah subscribe. Yang mana belum subscribe YouTube ini, tolong subscribe dan support saya, insya-Allah. Kita akan mulakan hari ini dengan Q&A Ramadan. Banyak orang DM saya di Instagram dan Facebook. So kita akan ambil beberapa soalan walaupun sekarang kita dah masuk 25 Ramadan. Tak apa, kita akan teruskan dengan soalan-soalan yang baik yang telah diajukan kepada saya. So stay tune, kita akan terus dengan soal jawab. Baik, jadi untuk soalan yang pertama ini, soalan yang sangat baik. Bagaimana cara untuk kita menghayati bulan Ramadan dan apakah amalan yang terbaik? Jadi Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat yang ke-185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maksudnya di sini, sesungguhnya di bulan Ramadan ini Allah telah menurunkan Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran dan Allah memberi petunjuk kepada kita semua, hudan linnas, dan untuk kita membezakan bayinat, untuk kita membezakan yang hak dan yang batil. Jadi antara amalan yang terbaik adalah dengan yang pertama, kita menghayati sungguh-sungguh Al-Quran pada bulan Ramadan ini. Bukan maksudnya bulan-bulan lain, tidak, tapi bulan Ramadan ini yang turunnya Al-Quran, kita khususkan diri kita untuk beribadah dengan Al-Quran, membaca Al-Quran. Yang kedua, kita mentadabbur atau mentahsinkan Al-Quran. Kita ambil makna pengajaran ibrah di dalam Al-Quran. Selama ni kalau kita hanya baca, sekarang ni kita baca dan kita ambil faham apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi dua tips ini insya-Allah kita hayati dan kita amalkan pada bulan Ramadan ini. Moga-moga kita mendapat Ramadan yang baik. Solat tarawih adalah solat yang khusus, solat sunat yang khusus, hanya dilakukan pada bulan Ramadan. Dan kita sebagai umat Islam sangat-sangat digalakkan untuk bersolat sunat tarawih pada bulan Ramadan. Dan bagaimana caranya? Kita boleh buat 8 rakaat, 20 rakaat ataupun 36 rakaat. Ada banyak di dalam hadis Nabi SAW. Dan cara untuk kita melakukannya juga adalah selepas solat Isyak. Habis solat Isyak, terus kita buat solat sunat tarawih dengan cara 2 rakaat 1 salam. 2 rakaat 1 salam sehinggalah bilangan rakaat yang kita mahukan. Dan selain daripada solat sunat tarawih, kita boleh juga lakukan banyak perkara-perkara lain yang berfaedah dan bermanfaat. Kenapa Nabi anjurkan solat sunat tarawih? Kerana pada bulan Ramadan ini, Nabi kata, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Barang siapa yang menghidupkan malam bulan Ramadan, maka Allah akan mengampunkan dosanya yang terdahulu dan yang sekarang. Jadi moga menjawab persoalan. Iktikaf ini maksud dia pengumpulan ataupun kita berkumpul dan kita berhenti di situ. Maksud iktikaf ini maksudnya kita beriktikaf, kita duduk setempat, duduk dan beriktikaf kerana hanya semata-mata kerana Allah. Sebab itu niat iktikaf, nawaitul iktikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku berniat iktikaf di dalam masjid ini sunat kerana Allah Ta'ala. Jadi iktikaf hanya boleh dilakukan di dalam masjid, dan sekiranya kita nak lakukan di dalam rumah tak ada masalah, dengan syarat dalam rumah tersebut ada dia panggil kawasan ataupun tempat kita solat, yang memang tempat itu kita tak buat benda lain melainkan hanya solat. Jadi kita boleh beriktikaf dalam rumah juga dengan syarat macam sekarang ni musim PKP, jadi kita boleh beriktikaf dalam rumah. Tapi kalau tak ada ruangan solat, jangan harap nak dapat pahala iktikaf. Sebab pahala iktikaf ini melebihi daripada 20 tahun perjalanan berjihad di jalan Allah. Jadi sangat tinggi pahalanya. Dan apa kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin kita, adalah Rasulullah SAW ini tidak pernah meninggalkan iktikaf di dalam masjid setelah tanggal 20 Ramadan. Jadi moga menjawab persoalan. Wajib berpuasa bagi setiap orang manusia Islam yang cukup syaratnya, berakal dan sebagainya, wajib berpuasa. Kita kena faham benda tu. Dan dalam konteks ini, soal ini, perempuan yang mengandung boleh berpuasa sekiranya dia mampu untuk berbuat demikian. Kalau dia tidak mampu, maksudnya macam mana? Dia tak mampu, kalau dia risau akan diri dia, maka di situ hukum dia wajib qada puasa tersebut pada hari yang lain. Sekiranya dia risau akan diri dia dan dia risau akan kandungannya, maka dia wajib qada dan bayar fidyah untuk puasa yang ditinggalkan itu. Jadi moga menjawab persoalan, dan ingat, kita kena puasa selagi mana kita mampu. Suntikan insulin. Wah, sebut silap tu. Insulin untuk penyakit ataupun orang yang kencing manis pada bulan puasa tidak membatalkan puasa dan tidak ada masalah, InsyaAllah. Sebab suntikan insulin ini dia tidak kena rongga yang terbuka. Jadi rongga yang terbuka ni ada 5, iaitu kita punya mulut, kita punya mata, kita punya hidung, kita punya telinga,
kita punya kubur dan dubur. Jadi 5 anggota ni sekiranya termasuk apa-apa, jadi kita kena perhati elok kita punya puasa adakah batal ataupun tidak. Adapun suntikan insulin tidak membatalkan puasa kerana satu, bukan melalui rongga yang terbuka. Yang kedua, dia tidak memberi apa-apa kekenyangan pun pada si pesakit tersebut. Kenapa mimpi? Kita kena fikir yang tu dulu. Kenapa mimpi di siang hari bukan di malam hari? Jadi tidak ada masalah sekiranya air mani kita keluar sewaktu siang pada bulan puasa, air mani kita keluar. Jadi tak ada masalah, boleh teruskan berpuasa dengan syarat bila bangkit tidur tu terus pergi mandi wajib. Kemudian teruskan puasa. Kerana mimpi bukan satu benda yang disengajakan dan juga datangnya daripada Allah, jadi tidak ada masalah. Orang itu ada kesukaran untuk bernafas, jadi dia perlu pakai inhaler. Jadi bila pakai inhaler di bulan puasa, adakah dibolehkan ataupun batal puasa dan macam mana? Jadi macam kita sebut di soalan yang tadi, kalau 5 rongga kita ni yang terbuka ini masuk something ataupun makanan dan something lah yang masuk, jadi boleh membatalkan puasa. Iaitu apa? Mulut, hidung, telinga, kubur dan dubur. Jadi dalam soal inhaler, memang inhaler ni masuk dalam mulut, rongga yang terbuka. Tetapi di dalam kes ini, dia dibolehkan oleh syarak dengan syarat dia sakit dan ada kesukaran untuk bernafas. Sekiranya dia tak pakai, dia boleh menyebabkan kematian. Jadi dia dibolehkan oleh syarak, dengan syarat juga tidak berlebihan, hanya sekadar yang diperlukan. Di musim PKP ni kita tahu ramai orang tak boleh ke masjid, dan kita dah tak boleh ke masjid kerana masjid pun ditutup dan sebagainya. Jadi kenalah, terpaksalah bersolat tarawih di dalam rumah. Bila terpaksa solat sunat tarawih dalam rumah, maka banyak soalan-soalan ni diajukan juga kepada saya. Jadi siapakah yang lebih afdal untuk menjadi imam? Adakah anak lelaki? Adakah ayah itu sendiri kalau ada Tok Wan? Adakah Tok Wan sebab Tok Wan yang paling tua? Jadi jawapannya, ma aqra'uhum, apa Nabi kata, siapa di kalangan kamu ini, di kalangan semua tadi ni, lelaki-lelaki ini, mas'ul yang bertanggungjawab ni, siapakah di antara 3 itu ataupun yang ada itu bacaannya lebih fasih? Faham tak? Maksudnya dia lebih faqih di dalam soal bacaannya, aqra', di dalam bacaan Qurannya. Kalau lah kata di dalam kes tadi, Tok Wan walaupun dah tua, tapi dia lah baca paling elok, maka Tok Wan lah kena lebih afdal jadi imam, lebih baik jadi imam. Kalau anak lelaki, walaupun dia baru berumur 8 tahun, tapi dia baca lebih baik daripada ayah dah, lebih baik daripada Tok Wan dah, maka dia lah yang lebih layak menjadi imam. Jadi moga-moga kita menjawab persoalan, jangan asyik tolak orang yang janggut panjang jadi imam. Kita kena tengok elok-elok siapa yang bacaan Qurannya baik, maka dialah yang lebih afdal menjadi imam. Tak ada masalah kalau kita dah tak boleh bersedekah untuk moreh lagi dan sebagainya, sebab kita faham musim PKP ni masjid pun tak buka. Jadi macam mana kita nak sedekah moreh? Jadi macam mana saya nak sedekah lagi Ustaz? Macam-macam cara boleh sedekah. Jadi bagi saya sendiri, apa kata lebih baik kalau kita sedekah dulu dekat orang yang nak berbuka puasa. Jadi bila kita sedekah dekat orang yang nak berbuka puasa ni, kita bagi dia buka puasa, jadi kita sendiri akan dapat pahala orang yang berpuasa tersebut. Lailatul Qadar hanya ada pada bulan Ramadan. Apakah itu Lailatul Qadar? Inilah malam Lailatul Qadar. Satu malam di dalam bulan Ramadan. Yang mana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Di dalam surah Al-Qadar, yang mana Allah berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Apa Allah kata? Sesungguhnya kami telah turunkan kepada kamu satu malam, iaitu malam Al-Qadar, iaitu malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah tanya lagi, wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Adakah kamu tahu? Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Maka jawab Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya malam Lailatul Qadar ini satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ini maksudnya lebih kurang 83 tahun. Apakah malam ini? Malam ini sekiranya kita melakukan apa sahaja kebaikan, kita buat solat, kita mengaji Quran, kita sedekah, kita buat baik kepada orang tua kita, maka pahala yang kita akan dapat menyamai dengan pahala 1000 bulan. Subhanallah. Jadi setelah itu apa Allah kata lagi? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Sesungguhnya pada malam itu Allah akan suruh malaikat semua turun ke dunia ni, tengok siapa yang buat kebaikan, dan Allah akan bagi rahmat, Allah akan bagi pahala kepada orang tersebut. Kemudian Allah sebut salam, maka sejahteralah kamu semua pada malam itu. Hiya hatta matla'il fajr. Dan Lailatul Qadar ini hanya berlaku pada satu malam sahaja, selepas maghrib sehinggalah matla'il fajr, sehinggalah keluar waktu fajar, iaitu subuh. Bila malam ini? Maka ulama berbeza pendapat. Yang paling disepakati ulama, dia adalah di pada 10 malam Ramadan.
Baik, di musim PKP ni kita tahu banyak kita disekat dan sebagainya, dan ini semua kita tak boleh nak komplain banyak sangat kerana ini juga untuk kebaikan kita semua. Jadi sebagaimana kita faham, solat Jumaat pun kita dihalang untuk melakukan solat Jumaat kerana banyak proses yang harus dijaga. Jadi apatah lagi sekarang ni solat sunat hari raya ataupun solat sunat Aidilfitri. Jadi solat sunat Aidilfitri ada dekat situ sunat. Solat Jumaat itu wajib, solat sunat ini sunat. Jadi bila dia perkara yang sunat, sekedarnya hari ini kita tidak boleh melakukan solat sunat, tidak mengapa. Tapi ada hadis Nabi SAW yang mana Nabi sebut, Nabi tidak pernah meninggalkan solat sunat hari raya daripada setelah ia disunatkan, sehinggalah Nabi wafat. Nabi tak pernah tinggal solat sunat hari raya. Tapi kita hari ni sekiranya kita ada maslahat ataupun masalah yang kita hadapi sekarang ni musim PKP, dan kalau di wilayah persekutuan ni sendiri hanya dibenarkan 30 orang sahaja, sekiranya kita tidak mampu untuk pergi melakukan solat sunat, maka cukup 30 orang itu sahaja yang lakukan. Sebab solat sunat hari raya ini adalah solat sunat muakkad. Muakkad ni maksudnya yang dituntut. Maka cukup 30 orang itu lakukan, maka seperti kawasan itu telah melakukan solat sunat hari raya Aidilfitri. Jadi jangan risau, juga boleh dilakukan di dalam rumah, dan yang paling penting jangan tinggal solat wajib. Raya-raya juga, PKP juga, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh kita jangan tinggal. Solat sunat hari raya kita terbatas, tidak ada masalah, banyakkan kita buat solat sunat yang lain, insya-Allah. Sekian dengan itu 10 soalan yang saya pilih untuk saya masukkan di dalam YouTube channel ini. Sebenarnya banyak lagi dan saya akan jawab lagi selepas ini. Saya akan balas sendiri DM, DM yang telah diajukan. Moga-moga kita semua ini sentiasa berada di dalam rahmat Allah. Bulan Ramadan yang mulia, kita harus kejar apa yang harus dikejar, iaitu malam Lailatul Qadar. Banyak-banyakkan buat amalan dan ibadat. Dan jangan lupa, sekiranya ada salah dan silap di dalam jawapan-jawapan saya yang tadi, boleh komen di bawah, boleh PM saya sendiri. Dan jangan lupa like, subscribe. InsyaAllah kita akan teruskan dengan konten-konten yang lebih menarik. Jumpa anda lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.